Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia TV Al-Hijrah, khususnya program CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. Saya Adi Arman bakal menemani anda untuk hari ini, dan hari ini seperti biasa kita akan kongsikan bersama seorang panel yang akan pastinya akan memberi motivasi dan juga inspirasi. Sebab ni kita akan dengar macam-macam cerita lah, dan macam mana ia boleh memberikan satu orang kata encouragement ataupun inspirasi lah kepada kita semua kan. Jadi untuk hari ini saya rasa panel saya hari ini dia seorang influencer yang sangat membuka minda kita untuk melakukan kerja-kerja kebaikan. Jadi saya tak naklah membuang masa, sebab bersama saya adalah saudara Muhammad Azhan bin Muhammad Adnan, atau lebih dikenali sebagai Abeh Hair. Assalamualaikum Abeh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panggil Abeh tak apa Abe. Dia Abe tu dia sangat sinonim lah kan. Betul ya. Ya. Bila sebut Abeh ni memang sasar orang Kelantan lah. Ya betul. Okey. Orang Terengganu dia tak panggil Abe ke? Ya. Dia panggil abang. Oh dia panggil abang. Okey. Abahang. Kalau katakan dulu lah. Ya lu betul abang lah. Okey. Jadi hari ini kita nak berkongsi dan dapatkan mungkin kata-kata inspirasi, kisah-kisah yang membuatkan abang memberi inspirasi kepada penonton kan. Sebab abang dikenali sebagai individu yang melazimi aktiviti kebajikan, berjumpa dengan golongan-golongan kurang bernasib baik, gelandangan dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai mukadimah sikit lah, boleh perkenalkan diri kepada penonton supaya penonton kenal. Abah ni siapa sebenarnya? Mungkin nama Abe seperti yang saudara host kita cakap tadi, saudara Hadi. Nama Abe Azhan Adnan, berasal dari Kampung Bukit Abal, Pasir Putih, Kelantan. Umur 18 Abe dah berjerah ke KL, sama belajar kat sini, dan sampai hari inilah. So hampir 36 tahun Abe berada di KL. Macam-macam pengalaman dan kerja yang Abe buat. Abe cuma kerja makan gaji hanya setahun dua, and then terus berniaga mencari pengalaman. Abe suka menerokai benda-benda baru. Dan yang jarang diterokai oleh anak-anak Melayu. Itu Abe suka teroka. Abe tak nak buat sesuatu yang orang buat. Abe nak buat sesuatu yang orang tak nak buat. Oh, okey. Explore dan Ya, benda baru. betul. Boleh tak Abeh kongsikan kepada penonton macam mana tergerak hati untuk mula mendalami, menjiwai bidang-bidang untuk kebajikan, kemanusiaan. Itu start bila? Mungkin kepada penonton dia nak tahu juga start bila Abang mula ni sebab dah buat macam-macam kan. Pasal pelombongan pernah, pasal background pun electrical engineering dan sebagainya. Jadi tiba-tiba mengubah haluan 100% mungkin. Sebenarnya lama dah benda ni dia bermula. Dia masa Abe berniaga, adik-beradik Abe berniaga, kita ada bagi peruntukan yang agak besar untuk arwah bapa Abe dengan mak Abe. Jadi peruntukan tu kita bagi untuk mak ayah kita guna. Tapi nampaknya mak ayah Abe tak guna peruntukan yang kita bagi. Dia guna sedikit saja. Jadi peruntukan yang kita bagi pada mak ayah ni, dia macam bapa Abe ni, dia setiap bulan dia akan buat kebajikan kepada orang-orang kampung sekitar dan kampung-kampung berdekatan. Setiap bulan konsisten. Setiap bulan konsisten, sebab kita memberi konsisten setiap bulan, jumlah yang bukan kecil untuk mak ayah. Tapi pada dia bau besarnya duit ni. Dia tak nak guna. Nak buat apa dia guna. Jadi dia gunakan untuk saham akhirat dia. Sampailah dia meninggal, apabila kita jumpa dengan orang-orang kampung sebelah, bapak kau dah tak ada dah, maka tak ada lagi lah sumbangan pada kami. Jadi dia stop kat situ dulu. Sebab Abe bukan berada di kampung, Abe berada di KL kan. Jadi mungkin itu Allah gerakkan untuk Abe bermula kembali. Dia sebenarnya dia terjadi dengan sendiri. Mungkin gerak Allah lah ya. Tidak bergerak walau sesuatu darah tanpa gerakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu ketika selepas PKP, isteri Abe ni dia nak masak untuk masjid infak Jumaat. Masa tu Abe kata boleh lah. So dia masak, kita hantarlah di satu masjid di Koperasi Polis, Masjid Bilal. Hantar makan. Jadi sempat 3 Jumaat je. Sebab Abe berpandangan kalau kita bagi dekat Jumaat, orang pergi sembahyang Jumaat, orang kawasan perumahan tu dah ada makan. Betul. Latar belakang. Jadi Abe cuba minta dia buat untuk buat banyak sikit untuk kita bagikan pada orang-orang susah di bandaraya, di kota raya, fakir-fakir kota raya. Kemudian start daripada situ dia masak. Dan daripada situlah Abe memberi makan. Dan di situ dia mengajar Abe yang benda yang kita tak pernah tengok.
ada 2 kes yang menjatuhkan air mata Abang waktu itu masa Abang hantar makan lebih kurang pukul 10 malam hujan. Ada seorang pakcik pakai ketayap. Dia tengah mencari makan di dalam tong sampah. Bila cakap pasal kisah tu, kita nak berehat sekejap. Kita teaser sikit tadi kan. Kita akan bersama lagi CCTV. Selepas ini kita rehat sekejap. Okey, kita kembali dalam CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. Saya masih dengan Abel kita. Okey, Abel? Okey, alhamdulillah so far so good. So far so good, alhamdulillah. Abel, tadi Abel cerita sikit, teaser sikit kepada penonton tentang kisah ada seorang pakcik pakai ketayap. Apa kisahnya tu? Abang tengoklah, abang tengok daripada jauh kan. Pakcik ni cari apa ni? Rupanya dia cari makan. Jadi kita boleh bezakan antara yang selokar tu sampah sama ada dia dua. Betul-betul dia tak ada duit, dia lapar, dan seorang lagi pandang kita dah. Dan daripada pengalaman abang ni lah yang dah berusia. Dia bukan pandang kita dah, so abang hampiri dia, abang tanya dia nak apa. So dia kata dia nak makan lah. Abang cakap, kalau pakcik cari dalam ni pun makanan-makanan yang dah ada dalam tong sampah. Tak apa, dia kata kalau dapat macam roti ke, ayam ke. So daripada situ lah abang rasa macam, oh gila ni. Ini memang, kita biasa bawa kereta kat KL. Siapa-siapa pun biasa bawa kereta kat KL. Tapi dia bawa kereta. Siang hari kita tak nampak, malam. Okey. So kalau kita sentiasa melilau, kita akan nampak pemandangan-pemandangan begini. So daripada situ, abang setiap hari, setiap malam abang orang KL. Maksudnya apa yang Abel buat sekarang ni adalah bertitik tolak daripada kisah tu lah. Daripada kisah tu. Okay. So abang tak berhentilah. So abang tak berhenti sehinggalah abang terjumpa satu lokasi yang viral sekarang ni. Yang mana abang tengok anak-anak dalam keadaan berkeliaran di tepi jalan. Anak-anak ni sebenarnya dia bukan anak-anak gelandangan sebenarnya. Kalau dia ada gelandangan dan dia ada fakir miskin kota raya. Okey. Jadi anak-anak ini fakir miskin kota raya, abang tetap memberi makan di situ dan berada di dalam kasut dia orang. Meletakkan diri. So dia ada satu pot waktu itu, makan-makan dia ada satu tempat. Kalau sekarang ni tempat tu viral lah. Daripada tepi longkang tu abang bawa dia orang ke situ. Sebelum ni kita makan di tepi longkang dan di satu lorong yang gelap. Dengan nyamuknya, dengan hancingnya, bau najis kan. So kita selalu makan dekat situ. Jadi daripada situ abang duduk dalam kasut dia orang. Makan tepi longkang, abang makan tepi longkang lah. Makan tempat gelap macam tu, abang makan tempat gelap macam tu lah. So abang kena mencari tahu apa keadaan sebenar. So dari situ abang dah rapat dengan dia orang kan. So abang bolehlah melawat bilik dia orang. So bila kita dah melawat bilik dia orang, of course kita takkan duduk di situ. Abang chop. Bukan 2 tau, 10. Bukan kata kita nak tidur. Yalah. Kita nak duduk 5 minit pun kita takkan duduk. Sebab waktu kita akan naik, hidup kita macam ni. Naik tangga tu kan hidup kita macam ni. Itu yang dilakukan sekarang ni lah. Jadi apabila abang tengok begitu, abang tak boleh biarkan. Betul. Sebab anak-anak yang situ abang dah rasa macam anak-anak abang sendiri kan. Yang warga asnaf kota raya ni abang dah anggap macam adik. So abang kena ambil keputusan, abang mesti memimpin mereka. Sebab kalau abang tak pimpin, macam-macam akan datang boleh terjadi. Sebab caukit, Lorna Haji Taib siapa tidak tahu. Betul. Abel, ialah berdasarkan konten-konten di TikTok sebagainya yang begitu menyentuh hati, sampai ada satu klip pun Abel sampai menangis sendiri melihat nasib mereka-mereka ni kan. Nah Abel, daripada konten tu lah Abel dapat sampai hampir 500,000 followers. Sebelum ni dia dah 500,000 dah, akaun tu kena ban. Okey. Ada dia betul-betul 500,000. Kena ban. Boleh kongsikan tak macam mana abang memanfaatkan 500,000 punya follower ni kan? Nak bagi dia orang pun sama-sama merasai, menjiwai bahawa walaupun realiti kehidupan di bandar dengan traffic jam, dengan mewah dan sebagainya, tapi masih ada mereka yang memerlukan. Okey, dia abang buat video tu sebenar asal lah. Kan zaman TikTok, zaman PKP kan. Jadi sebenarnya nak video ni kita nak simpan sebagai album untuk diri sendiri. Dan kita tidak mengharapkan dia meletup begitu. Sebab pernah masa video abang yang pertama
TikTok Abang akaun pertama itu dia viral. Jadi Abang rasa macam aku tak nak viral macam ini. So Abang memang nak nak tutup lah. Nak shutdown lah TikTok tu. Biarlah tak, Abang tak nak macam tu. Tapi atas nasihat kawan-kawan teruskan. Okey. Tak perlu teruskan. Abang kata Abang bukan nak dikenali. Kita kalau dikenali ni kita susah lah juga lah kan. So takut kadang-kadang timbul fitnah. Orang kenal baik tak apa, tapi fitnah tu yang kita takut. Tapi bila kawan kata stay, kekalkan. Kawan kata stay, so Abang kata tak apalah kita stay lah. Tak jangkalah dia jadi begini kan. Tapi alhamdulillah lah, mungkin ini gerakan Tuhan supaya orang di luar sana yang rasa kita susah, ada orang lain lagi susah. Yang kita rasa miskin, ada orang fakir. Kita miskin, orang lain fakir. Dia ada perbezaan tu antara fakir dan miskin. Dia bukan tidak ada perbezaan. Jadi kalau kita rasa kita miskin, kita berjuanglah naikkan kepada sederhana. Kita fakir, kita berjuang naik kepada miskin. Miskin kepada sederhana. Itu semua kehendak Allah. Antara kita nak dan kita tak nak sahaja. Jadi nak tanya juga kenapa fokus lah macam sekarang ni dah dengan follower TikTok yang dah hampir 1/2 juta. Fokusnya masih kontennya lebih kepada apa yang abang lalui lah, experience di jalanan. Fokusnya lebih kepada abang buat video ini macam abang cakap tadi supaya mata memandang, masyarakat memandang. Dan konten ini juga bukan kita kata nak menunjuk-menunjuk. Tapi dengan harapan orang lain yang melihat kisah-kisah ini memperbaiki diri mereka. Sebab kalau orang perhati betul-betul apa yang Abang cakap di dalam TikTok Abang, apabila Abang jumpa fakir, soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Kau solat tak? Okay. Sebab dia beza. So orang putih kata don't get me wrong, jangan salah anggap dengan Abang ya. Antara fakir dan miskin. Mak bapak kita mungkin dulu miskin. Bapak Abang miskin, tok Abang miskin. Tapi solat dijaga. Dia latih kita jaga solat. Maka kita jaga solat. Apabila kita jaga solat, kita besar, kita membesar dan kita berjaya. Apabila kita berjaya, mak kita okey tak? Mak kita akan okey. Tok nenek kita akan okey. Tapi kalau fakir, mereka menjarakkan diri mereka dengan Allah. Bukan mereka tidak ada hidayah. Hidayah itu ada. Taufik itu. Dia tak buat. So apabila dia jarakkan diri dengan Allah, maka Allah jarakkan diri dengan mereka. Ini sebenarnya dakwah habis secara halus. Menarik kisah tu. Abang, kita nak rehat sekejap. Saya nak korek lagi cerita tentang tu. Ataupun apa nilai-nilai yang Abang sampaikan lah kepada melalui konten kan. Tapi kita nak rehat sekejap. Tonton, kita jumpa selepas ini. Okey, kembali dalam CCTV. Saya masih lagi dengan Abang Hair mendalami kisah-kisah pengalaman melaksanakan tanggungjawab kebajikan dan sebagainya kan. Abang, yalah tadi Abang sebut pentingnya untuk yalah bila bertanya golongan-golongan yang Abang temui solat tak. Itu sebenarnya satu nilai yang perlu ada sebenarnya bagi seorang Islam kan. Dan saya perasan ada juga konten yang memang hit lah di TikTok Abang. Ada kisah anak-anak tidur di tilam usang tanpa cadar, kanak-kanak tak berpakaian, dan itu sangat menyentuh hati penonton dan hati Abang sendiri sampai menangis. Boleh share sikit? Dia kisah tu dia mungkin berulang lagi sekali. Mungkin berulang lagi sekali. Sebab wanita yang dalam video Abang yang view agak tinggi, yang Abang macam menangis jugalah kan. Memang menangis lah. Bukan Abang je, siapa-siapa yang duduk tempat Abang waktu tu pun Abang rasakan menangis. Kan. Jadi perempuan ni memang orang susah. Suami dalam pergi kursus jaga masa panjang. Faham kalau kursus jaga masa panjang? So apabila Abang jumpa dia, sebenarnya Abang dah jumpa dia sebelum ni. Abang jumpa dia sebelum ni, dia tengah menyusu anak di satu lorong yang gelap. So Abang tanya dia apa keperluan dia. So katanya kita ni orang miskin, kita nak pampers je lah. Kita apa? Abang belikan pampers. So apabila Abang pergi beli pampers, apabila Abang pergi tempat dia, so dia macam satu kejutan. Lagi sekali kena kejutan. Kan?
rumah kita tilam, tidaklah macam itu. Dia kejutan tu apabila kita tengok keadaan tilam itu memang tidak layak untuk kita tidur pun. Kita nak lap kaki pun tak layak dah. Memang tak layak. Jangan kata kita nak tidur. Nak letak kaki pun tak layak. Tilam tu memang kena buang, bukan buang, kena bakar. Supaya semua binatang, hantu, jin semua dah terbakar dah kat situ. Okey lagi, boleh tahan lagi. Nah, bila anak dia tak pakai baju, dia ada satu beg tau kat tepi tu. Okey. Habis buka beg tu. Apabila habis buka beg tu tak ada baju, memang kalau Adi pun, Adi akan jadi macam Abid juga. Kan? Jadi daripada situ, Abid ambil keputusan, kita kena selesakan perempuan ini. Sebab apabila, kenapa Abid nak selesakan sangat tempat-tempat begini? Supaya mereka duduk dengan Allah lah. Sebab kalau kita sendiri pun dalam keadaan begitu, nak solat pun malas. Kan? Betul. Jadi memang Abel labukan hampir 4,000 untuk buat segala-galanya, pergi shopping pakaian anak-anak dia, pergi Sogo bib. Pergi Sogo bawa shoppingkan anak-anak dia, beli semua. Kelengkapan katil, semua kabinet semua beli. So dia duduk kat situ dan Abel aturkan dengan pusat zakat. Bilik dia pun dibayar oleh zakat. Cuma 2 bulan pertama saja. Sebelum dapat zakat ditanggung oleh Abel lah. And then selepas setahun, dia menghilangkan diri. Oh, pula Menghilangkan diri. lost contact. Dia pergi Johor dengan ceritanya dan masih berdapat berhubung dengan Abel. Dan 3 hari lepas, Abel dapat tahu dia bergelandangan lagi Di Johor. bukan di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Sebab dia lari ke Johor tu, dia nak pergi kerja sebenarnya. Dia pergi kerja tapi ditipu. Allahu Akbar. So dia malu nak datang ke KL. Akhirnya sekali dia tidak ada apa-apa, duit zakat dia pun dia tak renew, bukan salah pusat zakat. So semalam dia dapat dia meminta sedekah di Kampung Baru, Masjid Kampung Baru. Allahu Akbar. So keadaan anak dia lebih teruk daripada yang mula-mula Abang jumpa. Dan Abang pergi tengok balik bilik dia. Sebab bilik dia yang Abang buat cantik tu dah disewakan kepada asnaf lain oleh tauke bilik. Asnaf yang Abang jumpa juga. So memandangkan yang bilik cantik tu masih ada, Abang cakap asnaf ni okey, Abang sewakan tempat tu juga. So Abang bayar juga untuk 2-3 bulan pertama. Jadi perempuan ni insya-Allah Abang akan baik pulih balik. Tapi bilik tu Abang tak baik pulih dah. Cuma Abang bagi tilam baru lah. Dan juga nak salurkan balik dia kepada pusat zakat. Sebab anak dia dah jadi lagi teruk daripada yang mula-mula. Allahu Akbar. Abang dah tak terkeluar air mata dah semalam apabila jumpa keadaan anak-anak itu. Anak dia umur berapa? 4 tahun seorang, 7 tahun seorang. Dua-dua perempuan. Itu yang kisah yang kalau boleh Abang nak sentiasa bantulah kan. Dia kena sentiasa bantu. Kena memimpin mereka. Walaupun kadang-kadang dia tak menjadi, tapi jangan kecewa. Nabi Allah Nuh pun berdakwah. Umur dia 900 tahun kan? Tapi dia berdakwah 800 tahun, berapa orang je ikut dia? Habis bukan nak dia orang ikut habis tak. Dia ikut jalan Allah. Betul. Ikut habis tak perlu. Biar dia ikut jalan Allah. Bila dia ikut jalan Allah, insya-Allah dia akan selamat di dunia dan insya-Allah dia akan selamat pastinya di akhirat. InsyaAllah. Masa Abang, ialah bila jumpa gelandangan, keluarga yang susah, asnaf, fakir sebagainya, macam mana Abang menyuntik elemen tanggungjawab kepada Tuhan tu tetap kena laksanakan? Dia begini. Soalan pertama yang Abang cakap lah, yang biasa Abang jumpa. Abang akan tanya dulu solat tak? Sebab kita nak tahu, kalau dia solat, dia tak jadi begini. Tapi kebanyakan yang jawabnya, tak. Tak. Memang tak lah. Dan ada sebahagian tak besar, sebahagian kecil. Tak pandai langsung. Allahu Akbar. Kita macam, tak boleh cakap apalah. Tak pandai langsung. Tapi dilahirkan Islam lah. Dan orang Malaysia tak pandai langsung. Jadi ini juga satu tanggungjawab pada kita. Satu tanggungjawab pada Abang yang harus memimpin mereka balik kepada Allah. Tapi alhamdulillah setelah kita buat setiap bulan Abang akan buat selawat dekat situ, selawat Nabi. Setiap bulan lah. Kalau bulan puasa memang kita akan buat solat lah. Dan bila kita buat solat tu, kita buat selawat tu, ada yang datang ni yang tak pandai sembahyang, datang bertanya macam mana nak sembahyang. So alhamdulillah Abang dah hampir siapkan rumah ilmu Abang. InsyaAllah kita akan beroperasi dalam bulan 7 ni juga, rumah ilmu dan rumah gelandangan Abang. InsyaAllah kita akan siap.
Dan Abel buat sangat cantik. Wah. Untuk dia orang belajar, anak-anak lorong belajar supaya dapat masuk universiti, jadi orang berjaya. Yang tak pandai solat, yang tak pernah solat, boleh datang belajar. Kita akan ajar jadi orang yang lebih baik daripada sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah. Inilah sebenarnya kisah inspirasi yang mana Abel nampak pelbagai jalan ataupun potensi mereka-mereka ni kan. Tapi jangan lupalah benda yang penting adalah solat lah. Sebagaimana Abel sebutkan. Abel, kita dah kesuntukan masa, kita tak ada masa. Banyak lagi sebenarnya, mungkin lepas rakaman ni saya akan banyak bercerita, bertanya tentang pengalaman Abel sendiri kan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Abel Hair atas perkongsian yang mudah-mudahan memberi motivasi dan inspirasi kepada penonton. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi Beh. Okey, insya-Allah. Terima kasih juga kepada CCTV. Podcast dan juga Adinda Adi. Terima kasih banyak. Ucapkan. InsyaAllah. Okey, para penonton, ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan lupa menonton CCTV untuk minggu berikutnya. Saya Adi Arman. CCTV di sini banyak kisah inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.